Shams, kawasan ceras di Ibu Negara dan Nilai Negeri Sembilan merekodkan IPU tertinggi. Beberapa kawasan di seluruh negara mencatatkan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat. Bertemu kembali. Kementerian Pengangkutan menggalakkan penggunaan logistik hijau di kalangan pengangkutan sektor kerajaan maupun sektor swasta dalam mencapai sifar pelepasan karbon bersih menjelang tahun 2050. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata meskipun pelaksanaan tersebut akan mengambil masa lebih kurang dalam tempoh 10 tahun, ia perlu bermula dari sekarang. But of course, that needs a lot of investment and capital expenditure in purchasing new electric vehicles, especially buses. And that will take some time because of limitations in terms of our financial capacity and also in terms of the adoption. But anyhow, we have to start somewhere. And Ministry of Transport is fully supportive of this initiative. And we want to encourage the private sector to adopt the adoption of EV in their fleet. Loke berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Perasmian 5th Green Logistic Partnership Conference atau GLPC di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada Khamis. Menurutnya lagi, Kementerian Pengangkutan bukan sahaja menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV yang berfokus kepada kereta, namun bas dan juga truk. Penyelesaian masalah sisa buangan plastik terutamanya dari laut harus ditangani secara kolektif melibatkan Kesedaran tentang pencemaran alam sekitar perlu mengambil kira kesan pencemaran sisa mikroplastik yang menjadi ancaman serius kepada manusia. Ini kerana ramai tidak tahu tindakan pembuangan plastik menyebabkan sistem rantaian makanan tercemar melalui ikan yang menjadi sumber protein utama di negara ini. Isu mikroplastik antara fokus kempen kesedaran menerusi gotong royong pembersihan pantai setulang laut di Johor Bahru. Pantai berkenaan antara lokasi yang terjejas lambakan sisa sampah akibat kurangnya kesedaran kitar semula dalam kalangan penduduk. Program dilaksanakan Unit Amal Kelab Rotary Johor Bahru bagi menggalakkan sikap menjaga kebersihan pantai dan ekosistem marin termasuk menangani pencemaran mikroplastik. Mikroplastik ini oleh kerana mikro dia halus kan, jadi dia akan makan dengan dia makan oleh plankton. Ikan-ikan akan makan plankton dan ikan-ikan ni pula kita pergi tangkap dan kita jual, kita makan. Itu yang dalam kajian kita ada nampak bahawa dalam darah manusia sekarang antaranya pun ada najis dalam manusia mengandungi mikroplastik ini. So, saya rasa satu kelemahan ialah kesedaran tu mungkin kurang sikit. Sebab saya sendiri pun tak tahu mana yang boleh recycle, mana yang tak boleh recycle. Kan barang-barang macam kan, kalau ada kan aktiviti macam ni memang bagus lah. Patut diadakan lah sering. Semua benda perlu bermula daripada rumah. Rumah is orang kata apa, tempat yang paling asas untuk mewujudkan kesedaran tersebut. Kalau di rumah kita dah dedahkan kepada anak kita tentang kita semula clean up, bila mereka pergi keluar tak jadi masalah, mereka boleh amalkan. Peserta turut diperkenalkan inisiatif Kita Recycle yang memberi penembusan ganjaran kepada pengguna apabila mengitar semula 25 jenis barangan termasuk kertas, tin aluminium, plastik, sisa elektrik dan elektronik. Blow softly on my heart, oh soft wind coming from the past, Roman and autumn. Only now do I realise just how lucky I've been.